الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Pertama dan selama-lamanya kita merafa'kan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan izinnya pada malam ini kita dapat berkumpul berjamaah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkatan dan merahmati kita dalam majlis yang mulia ini. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, malam ini kita akan menyambung semula perbincangan kita berhubung dengan keimanan, dan khususnya apa yang boleh kita sebutkan dalam pertemuan kali ini adalah kita akan membincangkan berkaitan dengan keimanan kepada Yaumul Mahsyar, ataupun hari di mana kita dikumpulkan di suatu tempat, di suatu padang yang sangat luas apabila kita dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jal. Tuan-tuan, hakikat kepada kehidupan ini, manusia akhirnya akan kembali ke destinasi yang terakhir, suatu tempat yang dijanjikan oleh Allah. Apapun keadaan kita, latar belakang kehidupan kita yang kita tempuh dan lalui dalam hidup ini, ada episod duka, suka, silih berganti, tenang, senang, tegang dan sebagainya. Akhirnya tuan-tuan yakin dan percayalah bahawa kita semua akan berkumpul di mahkamah Allah, dan kita akan dibalas di atas setiap apa yang kita lakukan di atas muka bumi Allah ini. Orang beriman yakin dan percaya bahawa kehidupan ini bukanlah semata-mata di dunia ini sahaja. Inilah perbezaan yang sangat besar di kalangan manusia yang ada. Bagi orang beriman, bagi kita orang Islam, kita yakin kehidupan yang kekal, kehidupan yang penuh dengan kenikmatan, kehidupan yang akhirnya disitulah kita akan kembali, yang disebut dengan darul akhirah. Dunia ini hanyalah bersifat sementara. Berbeza dengan sebahagian manusia yang menolak kewujudan hari kiamat, menolak adanya darul akhirah. Mereka menyangka dunia inilah segala-galanya. Apabila manusia menyangka dunia adalah segala-galanya, maka dia akan bertemu dengan kekecewaan dan dia akan bertemu dengan kesedihan. Kerana dunia ini untuk pengetahuan kita bersama, dia dipenuhi dengan ketidakadilan, dipenuhi dengan pembohongan dan kezaliman.
dipenuhi dengan ujian dan dugaan. Banyak benda dalam hidup kita, kita merasa kecewa, sedih. Kita merasakan seakan-akan tidak ada harapan untuk kita. Dunia ini. Tetapi orang beriman, apabila dia duduk sebentar, dia melihat kembali ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan bahawa kehidupan ini hanyalah sementara. Mata' kesenangan yang menipu. Maka dia akan kembali tenang dan kembali bahagia. Kerana di sana Allah akan mengadili setiap daripada perbuatan kita dengan seadil-adilnya. Tuan-tuan, perjalanan kita bermula pada malam ini dengan ayat surah Yasin pada ayat 51 hingga 53. Tuan-tuan boleh note dan balik buka tafsiran masing-masing. Kuliah kita pada malam ini akan bermula pada surah Yasin, surah yang ke-36, pada ayat yang ke-51 hingga 53. Ayat yang menceritakan tentang kebangkitan semula daripada alam kubur. Ini permulaan kepada kisah hidup kita. Tuan-tuan, apabila Allah mengarahkan Israfil alaihissalam meniup apa yang disebut dengan as-sur, ataupun kita terjemah dengan sangkakala, seruling, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dengan tegas bahawa as-sur ataupun sangkakala itu sudah berada di mulut Israfil. Sangkakala yang untuk ditiup itu sudah berada di mulut Israfil. Dan mata Israfil sentiasa memandang tepat kepada Allah Azza wa Jal, menunggu titah perintah Allah untuk meniup tiupan yang pertama. Wa nufikha fis-sur. Dan tuan-tuan, apabila Israfil meniup sangkakala yang pertama, maka berlakulah apa yang disebut dengan kiamat. Langit digulung, gunung ganang berterbangan, manusia lari lintang pukang. Kemudian kesemua makhluk dan alam ini akan berakhir dan musnah, melainkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tuan-tuan, di dalam surah Yasin ayat 51 tadi, permulaan kepada perjalanan akhirat. Kita akan bangkit semula daripada kubur kita. Ini jelas ditegaskan di dalam firman Allah, yang mana maksudnya, dan ditiuplah sangkakala, yakni yang kedua. Tiba-tiba mereka keluar dengan segera. Mereka bangkit daripada kubur mereka. Dan tuan-tuan, Nabi menyatakan, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menghancurkan tubuh kita, Dia meninggalkan satu bahagian yang disebut di dalam hadis tulang pinggul ataupun tulang punggung. Daripada tulang inilah manusia akan tumbuh kembali. Jasad akan hancur di mamah bumi. Kita hanya akan meninggal tulang belulang.
betapa hebat dan tinggi pun kedudukan kita, pangkat dan kebesaran kita, gelaran yang serba megah itu akhirnya akan menjadi makanan tanah dan ulat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membangunkan kita. Di antara ucapan manusia ketika dibangkitkan oleh Allah, mereka berkata, alangkah celakalah kita. Siapakah yang telah membangkitkan kami daripada tempat tidur kami, yakni kubur. Manusia yang beriman senantiasa mengharapkan kebangkitan, manakala manusia yang tidak beriman sentiasa takut akan tiupan kali yang kedua. Mereka berkata, alangkah celakanya kita, binasanya kita. Siapakah yang membangkitkan kita daripada kubur? Inilah apa yang telah dijanjikan oleh Allah yang Maha Pemurah, dan benarlah apa yang telah disampaikan oleh para rasulnya. Tidak ada teriakan selain sekali teriakan, mereka bangkit dan dikumpulkan kepada kami. Yasin ayat 51 hingga 53. Tuan-tuan, kesemua manusia bangkit daripada kubur. Tak kira apapun kedudukan, pangkat, darjah kebesarannya, mereka bangkit dalam keadaan bertelanjang bogel, badan dipenuhi dengan debu tanah. Kesemuanya bangkit dan berjalan dalam keadaan tidak berkasut, tidak berkhatan, dan tidak melihat di antara satu sama lain. Aisyah radhiyallahu anha ketika mendengar perkataan ini daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rijal wan nisa yanzuru ba'duhum ila ba'. Aisyah melontarkan satu persoalan yang bermain di dalam fikirannya. Ketika mana manusia dibangkitkan pada hari kiamat, tidak ada lagi pakaian kebesaran, tidak ada lagi pakaian kemegahan, tidak ada lagi kemahsyuran pangkat dan kedudukan. Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, adakah manusia lelaki dan perempuan mereka akan saling menengok aurat mereka? Mereka akan pandang sesama mereka? Kata Nabi, tidak wahai Aisyah. Manusia pada hari dibangkitkan daripada kubur, ketika mereka sedang berjalan menuju ke padang mahsyar, mereka tunduk 1000 bahasa menghadap ke bumi. Kerana setiap daripada mereka sedang memikirkan apakah yang mereka akan jawab di hadapan Tuhan. Inilah hari kebangkitan, di mana tiap-tiap daripada nyawa manusia, saya dan tuan-tuan, yang kita lakukan siang hari dan malam hari, kesemuanya akan bertemu dan bertembung dengan hari ini. Sebab itu Nabi mengingatkan kita, pada hari itu tidak ada lagi orang yang akan bercakap tentang orang lain. Tidak ada manusia yang akan mengambil tahu tentang urusan orang lain. Kesemuanya sedang memikirkan apa yang akan berlaku kepada mereka. Kemudian tuan-tuan, mereka dibawa beramai-ramai menuju ke suatu tempat yang disebut dengan padang mahsyar. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahawa suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tiupan yang pertama, yakni kiamat, dengan tiupan yang kedua, yakni dibangkitkan semula kita daripada kubur, adalah dengan jarak 40. Orang ramai bertanya kepada Abu Hurairah, berapakah yang engkau maksudkan? Di antara tiupan yang pertama itu, kata Nabi, dan sebelum Allah memerintahkan Israfil untuk meniup tiupan yang kedua,
yakni kita dibangkitkan semula. Sama ada tuan-tuan kita mati berkubur ataupun tidak ada kubur, entah di mana kita dikebumikan, bila kita dikebumikan, keadaan apa pun kita kebumikan, kita akan bangkit tuan-tuan. Kita akan bangkit. Didik dan asuhlah anak-anak kita, isteri kita untuk beriman dengan hari yang disebut Yaumul Ba'ts, hari kita dibangkitkan. Orang bertanya kepada Abu Hurairah, adakah engkau maksudkan 40 hari? Beliau menjawab, tidak. Adakah engkau memaksudkan 40 bulan? Kata Abu Hurairah, tidak. Adakah engkau maksudkan dengan 40 tahun? Kata Abu Hurairah, tidak. Kerana Abu Hurairah tidak pasti apa yang dimaksudkan dengan 40 tersebut. Rawi ataupun Abu Hurairah dia syak apa yang dia maksudkan dengan 40. Cuma dia pasti Nabi sebut jaraknya 40. Sebelum berlakunya apa yang disebut dengan tiupan yang kedua. Kemudian tuan-tuan, apabila ditiupnya tiupan yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis Bukhari, "Thumma yunzilullahu minas sama' ma fayambutu kama yambutul baql. Laisa minal insan illa syai' illa yabla illa 'azma wahida wa huwa 'ajbudz dzam wa minhu yurakkabul khalq yaumal qiyamah." Kemudian apabila ditiupnya sangkakala yang kedua, Allah nak bangkitkan semula kita tuan-tuan hadirin mukminin. Bagaimana cara kita dibangkitkan? Tentu berlegar di dalam fikiran kita. Tentu ada yang tertanya-tanya, bagaimana mungkin Allah Ta'ala menghidupkan kita? Sebab tuan-tuan, kita dah mati, dah hancur, dah musnah. Orang kafir, di antara perkara yang menyebabkan mereka kufur kepada Allah, mereka menyangka Tuhan tak boleh membangkitkan semula manusia. Sebab itu tuan-tuan, kita orang beriman sentiasa percaya dan yakin kita akan bangkit semula. Barang siapa di antara kita yang ada urusannya dengan orang lain yang belum selesai, ada orang yang menganiayai diri dia, ada orang yang menipu diri dia, ada orang yang memfitnah diri dia, ada orang yang menzalimi diri dia, ada orang yang menuduh diri dia dengan satu tuduhan yang tidak benar, dia sentiasa percaya dan yakin akan tibanya hari ini. Di mana pada hari tersebut tuan-tuan, sampaikan kepada anak cucu kita, sampaikan kepada rakan-rakan kita, sampaikan kepada masyarakat kita, Allah akan menurunkan air hujan, yang mana air hujan itu akan mengenai tubuh manusia. Dan kata Nabi, kama yambutul baqal, mereka akan tumbuh kembali, manusia akan tumbuh kembali. Orang kafir tak percaya benda ni tuan-tuan. Orang kafir dia ingat mati tamat, the end. Za'ama alladhina kafaru an lan yub'athu. Qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dhalika 'ala Allah yasir. Tuan-tuan, ini beza kita dengan orang bukan Islam. Ini beza antara mukmin dengan kafir. Za'amal ladzina kafaru an lan yub'atsu. Mereka orang-orang kafir menyangka apa? An lan yub'atsu. Mereka tidak akan dibangkitkan. Mereka tidak akan dibangkitkan semula tuan-tuan. Kemudian Allah menjawab keraguan mereka. Qul, katakan kepada mereka Muhammad, bala, mereka pasti akan dibangkitkan. Bala wa rabbi latub'atsunna. Tuhan pasti benar-benar akan membangkitkan mereka. Kemudian Tuhan tak kata dia bangkitkan saja. Kalau dia bangkitkan kita saja tuan-tuan, selamat. Apa tujuan kita dibangkitkan? Yang ni tuan-tuan kita kena percaya.
Cakap orang 1001 perkataan manusia, belum tentu satu benda kita boleh percaya. Tapi bila benda yang disebut dalam Al-Quran, la raiba fi, tidak ada padanya keraguan, wala tunabba'unna bima amiltum. Tujuan Tuhan membangkitkan manusia semata-mata la tunabba'unna bima amiltum, untuk kami beritahu apa yang mereka lakukan. Untuk Tuhan menceritakan semula apa yang telah tuan-tuan dan saya lakukan. Tuhan tidak akan membiarkan satu pun tindak tanduk kita terlepas daripada dihakimi. Wadzalika 'alallahi yasir. Dan urusan ini, membangkitkan manusia, adalah satu yang sangat mudah di sisi Tuhan. Kemudian kata Nabi, tidak ada bahagian manusia yang tidak hancur melainkan satu tulang. Daripada tulang itulah Allah Subhanahu wa taala akan menyusun dan menghidupkan semula manusia, iaitu daripada tulang punggung ataupun tulang sulbi, seperti mana dalam riwayat Bukhari. Kemudian tuan-tuan, manusia bergerak daripada rata arah dan pelusuk. Jutaan manusia dalam rombongan yang sangat besar. Ketika itu keadaan sangat cemas, keadaan sangat menakutkan, keadaan sangat meresahkan. Pandangan mata tertunduk, masing-masing memikirkan apa yang akan dihadapi dan berlaku di hadapan Allah. Seorang bertanya kepada Nabi, tuan-tuan, suatu benda yang sangat menakutkan apabila kita bangkit pada hari kiamat nanti, tuan-tuan. Ada saya nyatakan dalam nota. Ada manusia, perkataan ini kita ambil daripada lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada manusia yang berjalan dengan kakinya menuju ke padang mahsyar. Ada manusia yang berjalan dengan tangannya. Ada manusia yang berjalan dengan mukanya menuju ke padang mahsyar. Apabila sahabat dengar, tuan-tuan, sahabat dengar manusia berjalan dengan muka, pergi mana kaki? Mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti mana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Ya Rasulullah, bagaimana manusia nak berjalan dengan muka? Mereka tanya, tuan-tuan. Pasak dalam pemikiran kita, ingat dalam ingatan kita, ada manusia yang berjalan ke padang mahsyar dengan muka mereka itu. Mereka tanya dekat Nabi, macam mana Tuhan buat? Jawab Rasulullah, jika Tuhan boleh buat manusia berjalan dengan kakinya, Tuhan yang sama juga boleh buat manusia berjalan dengan mukanya. Apa perasaan tuan-tuan? Apa yang tuan-tuan rasa? Apa yang terbayang dalam pemikiran tuan-tuan bila kita bergerak menuju ke padang mahsyar? Kita melihat sebelum sampai ke padang tersebut, sudah ada yang berjalan dengan mukanya. Sudah ada yang diarahkan oleh Allah untuk berjalan, bergerak dengan mukanya di bawah, kakinya di atas. Ini belum kita sampai di padang mahsyar. Apabila melihat suasana ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia ketakutan. Tidak ada yang bercakap, semuanya tunduk apa kesudahan yang akan dia hadapi. Kemudian manusia berkumpul di suatu tempat yang disebut mahsyar. Sebuah padang, sebuah kawasan yang sangat luas. Tanahnya putih, umpama pasir di pantai. Lapang, tidak ada bukit bukau. Ini suasana mahsyar. Tidak ada bukit, tidak ada gunung, tidak ada pokok yang boleh menaungi kita. Padang yang terbentang luas.
padang yang sangat memutih. Jutaan manusia. Tidak ada bangunan, tidak ada pokok, tidak ada bendera parti, tidak ada bendera dan kumpulan, tidak ada bangsa dan warna kulit pada hari itu. Yang ada hanyalah hamba Tuhan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tudna syams yaumal qiyamah min khalq hatta yakuna minhum kamiqdaril mil. Apabila kita berdiri tuan-tuan di padang mahsyar yang sangat luas, kita melihat jutaan lautan manusia. Boleh nampak di hujung-hujung sana pasal tak ada pokok, tak ada bukit, tak ada benda yang menghalang kita. Ketika itu tuan-tuan, tudna, kata Nabi, tudna. Apa maksud tudna? Dihampirkan, didekatkan. Ini yang cerita tuan-tuan duk dengar tu. Didekatkan matahari pada hari kiamat. Dekat dengan manusia. Sejarak miqdar sekurang-kurangnya dalam kadar 1 mil. Qala Sulaiman ibn Amir, فوالله ما أدري ما يعني بالميل أمسافة الأرض أم ميل الذي تكتحل به العين. Aku tak tahu apa maksud mil Nabi maksudkan itu. Sama ada dengan maksud jarak ataupun dengan maksud celak. Dia kata aku tak faham apa maksud Nabi. Yang jelasnya Nabi kata ketika itu ribuan manusia, jutaan manusia, matahari dekat. Tuan-tuan boleh bayang. Tempat yang sesak, kalau kita sesak dalam shopping komplek, ada penghawa dingin, kita tak terasa sangat. Banyak tempat kita bersesak. Kadang-kadang kita bersesak dalam lift. Ada penghawa dingin pasal ada pengaliran udara. Tak ada masalah. Tapi Tuhan nak ajab kita. Tuhan nak azab kita. Tuhan nak bagi kita tahu dahsyatnya hari itu. Tidak sekadar manusia itu ramai bersesak. Dia dekatkan matahari sejengkal di atas kepala kita. Ini semua bertujuan untuk mengajar dan mengazab manusia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, ini keadaan, ini gambaran, ini suasana mahsyar. Ini suasana, tuan-tuan, yang kita semua pasti tidak ada daripada kita, kalangan kita orang beriman akan lari dan selamat daripada suasana ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayakunun nas ala qadri a'malihim fil 'araq. Faminhum man yakunu ila ka'bayh, wa minhum man yakunu ila rukbatayh, wa minhum man yakunu ila haqwayh, wa minhum man yuljimuhu al-'araq iljama. Hadis yang mana menjelaskan kita, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maksudnya kata Nabi, manusia mula berpeluh dan mereka tenggelam di dalam peluh itu berdasarkan kadar amalan mereka. Tuan-tuan, Nabi dah sebut dengan jelas. Nabi ingatkan kita. Sebab itu tuan-tuan, kita kempen, kita ingatkan tuan-tuan, kita suruh tuan-tuan beramal bukan untuk keuntungan kita. Kita menasihati watawasau bil haqq watawasau bis sabr, sebelum sampai pada hari yang tidak ada penyesalan. Kesemuanya hari itu kata Nabi ala qadri, bergantung pada kadar amalan dia. Yang pertama kata Nabi, ada yang tenggelam sehingga ka'bah, peluh. Tuan-tuan, saya tak tahu manusia ni peluh tera mana pun tak ada lah sampai nak jadi sampai tera ni.
Nabi kata ila ka'bih. Ka'bih. Apa makna ka'bih? Kita mengaji wudu. Basuh sehingga ka'bain. Sehingga 2 buku lali. Peluh tu. Kemudian kata Nabi, wa minhum, ada yang sampai ila rukbatih, sampai kepala lutut. Ni peluh ni, matahari sejengkal. Wa minhum man yakunu ila haqwih, ada yang sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga ke pinggang. Dan yang paling dahsyat kata Nabi, ada yang sehingga ke paras. Yuljimuhul araq, peluh itu menutup mulut-mulut mereka. Kata Al-Imam Ibnu Abi Jamrah, berbahagialah orang yang berpeluh di dunia kerana Allah. Sesiapa yang berpeluh ketika mana di dunia ini kerana Allah. Tuan-tuan buat sesuatu amalan yang dilakukan kerana Allah. Tuan-tuan berpeluh. Mari cuci masjid. Tak payah jadi tok siap. Tak payah duk jadi penjaga kawasan. Mari sukarela. Masjid mengalu-ngalukan. Tak ada siapa nak duk larang. Melainkan merian saja. Dia tahan pasal apa duk tak duk. Orang kalau nak tolong masjid ni, tak payah duk kira jawatan kuasa ke tak lah. Pasal esok bukan dia nak tanya. Setengah tu jadi dia mat, tak jadi dia tak mat. Masjid ni dah, Alhamdulillah. Setengah masjid. Duk ugut pula. Kami tak mau mat. Dia tak percaya bertemu dengan hari ni. Tuan-tuan, kita nak berpeluh kerana Allah, melakukan sesuatu amalan kerana Allah. Apa sahaja yang kita buat kerana Allah, kita akan ambil bahagian dalam perkara tersebut. Kerana kita tak mau peluh di akhirat. Sebab itu kata Al-Imam Ibnu Abi Jamrah ketika dia mensyarahkan Sahih Bukhari, dia kata apa? Sesiapa yang berpeluh di dunia, dia tidak akan berpeluh di akhirat. Yang ni yang kita nak cari. Kemudian tuan-tuan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, keadaan ketika itu sangat menyeksakan. Ini belum hisap, baru stage berimpun. Kita kalau orang panggil ramai-ramai, mai duduk dalam masjid, contohnya dalam masjid ada aircon, duduk. Silat hari bulan orang sediakan makan. Benda yang paling kita tak mau sangat tu, duk tunggu bila majlis nak mula. Yang ni yang kita nak lalui. Manusia tertanya-tanya bila Tuhan nak mula. Ni belum mula lagi tuan-tuan. Ini belum mula lagi. Tuan-tuan bayangkan apa yang kita akan hadapi. Pertama, panas. Yang kedua, haus. Dahaga. Ketiga, penat. Yang keempat, takut. Ini sangat menarik. Adunan yang sangat menyeksakan. Panas, haus, takut dan penat berkumpul pada seorang mukmin. Kemudian mereka bertanya, bilakah Allah Subhanahu wa taala akan memulakan hisab? Dan ketika inilah tuan-tuan, amat berguna apa yang disebut dengan naungan arash. Tuan-tuan hadirin mukminin, sekarang kita dah dengar kedahsyatan padang mahsyar. Sangat mengerikan. Tuan-tuan, Umar Al-Khattab, satu hari dia berjalan daripada Madinah pergi ke Syam. Dia berjalan daripada Madinah pergi ke Syam. Dia tengok padang pasir yang sangat luas. Dia teringat apa tuan-tuan? Dia teringat mahsyar. Macam tuan-tuan teringat tengok padang Arafah, tuan-tuan terbayang mahsyar. Tak salah. Cuma kata ulama tak sama.
Di padang Arafah ada kemah, ada aircon, ada setengah kemah, ada lobster. Sakan. Setengah kemah nasi kambing. Mahsyar apa nasi kambing? Tersandak sengkak dalam kemah, wukuf pun tak ketahuan. Jangan main-main. Baru sikit. Kan? Tu pun Allahu Akbar. Tak sanggup balik mai ke Malaysia saman menyaman. Jangan main-main. Tuan-tuan, kata Nabi, ketika inilah sangat penting. Pertama, kita berharap kepada naungan arash. Umar tadi, Umar ahli syurga ni. Umar, dia tengok padang pasir, dia teringat mahsyar. Tiba-tiba dia nampak satu rumah, ada orang tua, perempuan. Dulu tak ada TV lah, orang boleh kenal Umar. Lah semua orang tahu Perdana Menteri siapa. Kan, mana siapa pun tak tahu Perdana Menteri kan. Takkan tuan-tuan tak tahu. Umar, dia pergi tanya, apa keadaan hang? Umar tanya, apa keadaan hang, orang perempuan? Dia duduk sorang-sorang, padang pasir. Dia kata, teruk. Apa Umar buat? Aku hidup susah. Dia marah. Umar. Dia tak tahu kata yang tanya tu Umar. Umar jawab, mungkin Umar Khalifah Amirul Mukminin tak tahu kot keadaan hang. Kalau dia tahu, mungkin dia akan tolong hang. Wanita ni kata, mana mungkin seorang pemimpin khalifah dia boleh terlepas pandang keadaan rakyatnya. Apa yang akan dia jawab di hadapan Tuhan tentang keadaan aku? Menangis Umar. Menangis Umar, tuan-tuan. Apa yang akan dia jawab di hadapan Tuhan apabila Tuhan tanya tentang wanita ini? Pantang lepa kita nak duduk di atas. Subhanallah. Sangat menakutkan. Tidak ada alasan di hadapan Tuhan, kata Nabi, melainkan 7 golongan. Mari tuan-tuan, kita usaha. Sangat berharap kita pada 7 golongan. Yang pertama, imamun adil. Seorang pemimpin yang adil. Kedua, manusia yang hidup di mudanya memenuhi ibadat kerana Allah. Dia sebut syabun, pemuda yang ketika muda dia memenuhi hidupnya dengan, tuan-tuan, orang muda tak sama. Tuan-tuan boleh guna masa tuan-tuan muda. Muda banyak aktiviti. Sekarang kita mari satu umur, kita tak tahu nak buat apa. Pasal itu kita mari masjid. Pasal itu Nabi kata pemuda. Pemuda banyak. Waktu muda ni waktu yang aktif. Golongan yang kedua. Golongan yang ketiga, lelaki atau wanita yang hatinya teringat kepada masjid. Mu'allaq bil masjid. Macam tuan-tuan, pergi mana pun teringat masjid. Sayang ke masjid. Tuan-tuan dapat naungan arasy Allah. Yang keempat, lelaki atau wanita yang zakarallah khalian. Dia bangkit di tengah malam, dia menangis kerana Allah. Dia juga tak akan kena panas matahari. Menangis, tuan-tuan. Yang seterusnya, kata Nabi, 2 lelaki yang mereka tahabba fillah, ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih. Mereka bertemu, berkasih dan berkawan kerana Allah, dan mereka berpisah juga kerana Allah. Tidak ada kepentingan dunia di atas persahabatan itu. Kemudian kata Nabi, seorang lelaki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan dan jawatan, harta, kemudian dia menolak ajakan wanita itu kerana dia takut kepada Allah. Dan yang terakhir, seorang lelaki yang bersedekah dan dia takut sedekah itu diketahui, sehingga tangan kanan memberi, tangan kiri tidak mengetahui. Letakkan diri kita di dalam salah satu daripada 7 itu. Kalau tuan-tuan dengar dan tuan-tuan tak ada, kita masih ada peluang.
Golongan mana lagi yang Allah tutup dengan arash? Golongan mana lagi yang ada naungan? Mereka yang selalu melazimi suratul Baqarah dengan surah Ali Imran. Sesiapa di kalangan umatku yang membaca Az-Zahrawain, suratul Baqarah dengan suratul Ali Imran, kedua-dua surah ini akan bertukar menjadi awan dan dia akan berada di atas kepala orang yang membacanya, melindungi daripada panas matahari. Tuan-tuan, ketika inilah Nabi mengingatkan kita, tidak ada orang boleh tolong, tidak ada manusia boleh selamatkan kita, tak ada orang yang boleh permudahkan urusan kita. Apa yang tuan-tuan nak buat? Di antara pesanan Nabi, sesungguhnya sesiapa yang memudahkan urusan saudaranya di dunia, Allah akan memudahkan urusannya pada hari kiamat. Kata Al-Imam Ibnu Abi Dunya daripada Abdullah Ibnu Mas'ud, sesiapa yang memberi minum kepada orang ketika di dunia, Allah akan memberi minum padanya hari akhirat. Sesiapa yang memberi pakaian kepada manusia, Allah akan memberi pakaian padanya di hari akhirat. Sesiapa yang memudahkan urusan saudaranya di dunia, Allah akan memudahkan urusannya di akhirat. Kata Abdullah Ibnu Mas'ud, waktu inilah Tuhan balas hak yang kita buat ke orang. Jangan berkira. Ahli sunnah tak berkira. Dan yang paling penting, ahli sunnah tidak mengharapkan habuan. Tidak tertunggu-tunggu habuan. Jangan berkira, tuan-tuan. Jangan halusi sangat. Tuhan kata sesiapa yang menghitung-hitung, nak tolong orang pun fikir 2-3 kali, susah sangat nak tolong, payah sangat nak tolong, Nabi kata Allah akan berkira-kira kepada dia. Tuan-tuan, masa ni yaumala, Quran kata yaumala tamliku nafsun li nafsin wala yuqbalu minha syafa'ah. Quran sebut awal-awal dah, yaumala tamliku nafsun li nafsin. Hari ni jangan duk rasa nak pi duk cari siapa-siapa nak tolong hangpa. Jangan duk cari. Wala yuqbalu minha syafa'ah. Dan tak ada siapa-siapa boleh kalau nak tolong pun. Pertama, kita jangan duk cari orang nak tolong kita. Kedua, kalau ada orang nak tolong pun tak boleh. Ketika itu Allah akan datang mempermudahkan urusan kita, balasan di atas kerja buat kita di dunia. Kita berhenti sat, tuan-tuan. Kita sambung sedikit lagi selepas daripada laluan azan tentang keadaan dahsyatnya padang mahsyar. Wallahu ta'ala a'lam. Kita bagi laluan kepada azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Tuan-tuan, kita sambung semula. Apabila manusia berdiri dan menanti tertunggu-tunggu bila proses hisab akan bermula. Tuan-tuan kena ingat dia punya flow, dia punya tertib dia. Pertama, kita dibangkitkan daripada kubur. Dikumpulkan di padang mahsyar. Berapa lama kita berdiri dan tunggu di padang mahsyar, wallahu a'lam. Tetapi keadaan sangat menakutkan dan keadaan sangat menyeksakan. Dalam keadaan yang sangat menyeksakan dan menakutkan ini, tuan-tuan, manusia tak boleh tahan. Manusia tertekan. Manusia menjadi tak ketahuan. Maka mereka pergi mencari orang yang boleh pergi menghadap Allah dan minta supaya Allah mulakan hisab. Kita ada hisab, kita ada mizan, kita ada sirat. Barulah kita bertemu dengan pintu syurga. Belum mizan, belum sirat, hisab pun tak ketahuan mula lagi. Bertemu dengan Adam, bertemu dengan Musa, bertemu dengan Ibrahim, kesemua mereka ada alasan dan menolak. Akhirnya, dalam keadaan yang sangat tertekan, dalam keadaan yang sangat menyeksakan, mereka bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minta supaya sahibul wasilah yang kita doa selepas daripada azan tadi, wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah, supaya Nabi pergi bertemu dengan Allah. Orang lain tak boleh. Sebab lagi mana Nabi tak jumpa dengan Allah, tak memohon kepada Allah, tak tahu bila nak mula. Dan manusia dah tak boleh tanggung dah. Belum hisab. Belum hisab. Akhirnya disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi menghadap Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, yang ni kita panggil apa tuan-tuan?
tindakan Nabi pergi memohon, menghadap, sujud kepada Allah supaya Allah mulakan. Inilah yang kita panggil sebagai syafa'ah. Syafa'atul uzma. Syafaat yang paling agung. Duk sebut, duk baca, tak tahu. Pasal apa kita panggil syafaat yang paling agung? Soalan dia, pasal apa tuan-tuan? Sebab apa syafaat pergi menghadap Allah ni, minta supaya Allah mulakan ini dipanggil syafaat yang paling agung? Kerana tidak ada Nabi, tidak ada Rasul yang layak untuk bercakap melainkan Nabi. Baik Adam, baik Musa, baik Ibrahim, baik Isa, tak ada Nabi. Kemudian dalam hadis Bukhari, Nabi sujud memuji Allah. Kemudian Nabi tunduk. Allah berfirman, angkatlah kepalamu. Nabi sujud kepada Allah. Allah kata, angkat kepalamu. Kemudian Nabi SAW mengangkat. Kemudian Nabi minta supaya dimulakan hisab. Barulah Allah memperkenankan permintaan Nabi dan dimulakan hisab. Jadi malam ni kita nak perhabis 4 hisab. Boleh tuan-tuan? Kita nak perhabis sikit hisab. Baru nak mula hisab. Boleh? Kalau tuan-tuan tak boleh tunggu, bayangkan esok. Kalau lenguh dah, ni duduk dalam aircon ni. Kipas pula buka, dah aircon, kipas pula. Matahari pun tak nampak. Boleh duduk pula, bersandar pula. Syok. Tunggu sat, kita nak hisap seorang-seorang. Kemudian, dalam keadaan berdegup kencang, apabila Tuhan mula memanggil seorang demi seorang, tuan-tuan boleh bayang one by one, bukan group. Kita pergi ke airport, kalau ramai nak bagi cepat checking group, senang. Sekali 40 orang. Kalau panggil seorang-seorang, demam. Nabi kata dipanggil menghadap Allah. Untung kita tuan-tuan tak beranak pada zaman Nabi Musa. Untung sangat-sangat tak beranak jadi umat Nabi Ibrahim. Sebab Tuhan mula panggil nama daripada kalangan umat Muhammad. Tak tahu kot tuan-tuan tak mau. Selalu hok jenis-jenis lagu ni biar duduk belakang, tak apa. Dia panggil. Salah satu daripada khasais, keistimewaan, kemuliaan, kedudukan umat Muhammad. Nombor satu, umat ni dulu. Nabi kata apa tuan-tuan? Nahnu akhirul umam wa awwalu man yuhasab. Aina al-ummah ummiyah wa nabiyyuha. Nabi kata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, kita umat yang paling akhir. Nahnu, kami, kita. Tetapi kitalah umat yang pertama. Tuhan panggil macam mana? Ni, ramai ni. Duk semua duk tertunggu-tunggu, duk tertanya-tanya siapa dulu. Nabi kata yuqal, diseru, ainal ummah amiyatu wa nabiyuha. Di mana umat yang nabinya ummi? Allah panggil dengan gelaran, di mana umat yang nabinya ummi? Ummi. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Quran kata, dan kami mengangkat seorang nabi yang ummi daripada kalangan mereka. Di mana umat ummi? Nabi yang ummi. Di mana nabi mereka? Panggil. Kemudian datanglah kita umat yang pertama. Last, tapi kita nombor satu. Bila kita hisap dulu,
Kita timbang dulu. Bila kita timbang dulu, kita lintah dulu. Bila kita lintah dulu, kitalah sangkut dulu. Dan kita juga yang akan masuk syurga dulu. Dan malaikat telah diarahkan oleh Allah untuk tidak buka pintu sehinggalah manusia bernama Muhammad minta buka. Siapa-siapa lintah dulu, kalau andai kata ada, tak masuk. Semua proses tu, tuan-tuan, kita tak tahu bila turn kita. So sekarang dia panggil seorang-seorang, one by one. Tuan-tuan, bila nak habis? Macam mana tuan-tuan tertanya-tanya bila kuliah ni nak habis? Macam itulah tuan-tuan tertanya-tanya hisap. Tak tahu jawapan dia, tak tahu nak habis. Tak jumpa ending, sabar sah. Panggil seorang-seorang. Lebih menakutkan tuan-tuan, hari ni kita tengok orang pergi mahkamah, kan? Keliling kelalang, depan, belakang, kiri, kanan, ada peguam bela. Saya duk ingat, satu orang boleh ambil seorang peguam. Tak. Satu orang boleh ambil takat mana larak bayar. Kalau dia larak bayar 30. Penuh kelam mahkamah dengan peguam dia. Siapa peguam dia? Mangkit semua. Tu dia. Sengah mangkit. Ni semua kiri kanan ni. Hak nak jawab ni. Dia suruh pasukan pembela. Tapi bila kita berdiri di hadapan Allah, tak kira lah hang siapa pun. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allah laisa bainahu wa bainahu turjuman. Panggil mari sebut nama ni. Dia panggil nama bin dengan bin kita hok asal tu. Pasal itu Nabi kata, bohlah nama elok-elok ke anak hamba. Nama ni akan dipanggil sampai hari kiamat. Bin bagi elok-elok. Nama kita apa? Ahmad bin Ali. Tuhan panggil mai. Sayukallimuhumullah. Dia akan bercakap dengan Allah. Sayukallimuhullah. Dia akan bercakap dengan Allah. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tak ada orang tengah. Tuhan tanya, hang jawab. Tak ada. Lebih menakutkan tuan-tuan. Fayanzur aiman. Manusia ni bila dia gelabah, dia kecemah, dia takut, tuan-tuan akan tengok apa dia buat? Beralih rata cerok. Pasal itu di antara psikologi nak tahu kawan tu betul atau tak betul, dia tengok kita. Tapi bila dia bercakap, dia tengok sana. Dia kata, hang ambil ke tak? Dia tak ambil. Kawan tu duduk depan, dia pergi jawab kat pintu. Mata bertentang mata. Betul ke dia berkata abang menikah? Sungguh aku menikah. Jawab tuan-tuan. Pasal itu nak bagi confident tengok. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Kemudian apa yang berlaku, kita tengok sebelah kanan. Fayanzur aiman. Kita ni tak tengok ke Tuhan. Beralih belah kanan. Bila kita beralih belah kanan, kata Nabi, kita tak nampak melainkan amalan kita. Tuhan buka. Kemudian kita beralih pula asy'ama. Pun tak ada. Tengok kiri, amalan kita. Tengok belakang, tengok depan. Tak ada apa melainkan api neraka. Kata Nabi, sedekahlah walaupun dengan sebiji tamar. Kemudian tuan-tuan, perkara yang kita tertanya-tanya, Tuhan nak cakap apa? 4 benda ya. Nabi kata, la tazul qadama abdin. Bila dia panggil nama kita, dia tanya, kita jawab. Berhadapan dengan Allah ni. Tidak berganjak kaki anak Adam sehingga ditanya 4 soalan. 1, an umrihi fima afnah. Wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Wa an jismihi fima ablah. Wa an ilmihi fima fa'al. Nombor 1 kata Nabi, Tuhan tanya, umur buat apa? Ready tuan-tuan, ready siap-siap. 60 buat apa?
Tuhan tahu. Tak dan kita sebut dia dah tahu. Dia tanya untuk kita. Kemudian dia tanya tentang harta. Buat apa? Sebelum dia tanya kita buat apa, dia tanya mai mana. Ulama kata yang lain Tuhan tanya sepatah ya. Umur habis tang mana? Ilmu guna kok mana? Kesihatan apa buat? Semua satu. Satu soalan, satu perkara. Mai tang kata dua benda. Patut kata ni tanya satu juga macam yang lain. Pi mana? Dak. Tang kata dia tanya mai kok lubang mana. Pasal kata ni dia boleh jadi dua. Lubang elok, masuk tu elok, keluar tak elok. Ataupun masuk tak elok, keluar elok. Ada. Tikam ekor sedekah. Masuk tak elok, keluar elok. Yang ni satu babnya. Tuhan tanya ambil lubang mana? Daripada mana boleh? Dia kata tak apalah yang boleh kok mana tu, tak payah duk kira lah. Saya sebenarnya belanja masjid banyak. Oh tak boleh, dia kena tanya mana? Tuhan itu maha baik. Dia tidak terima melainkan daripada yang baik. Kemudian tuan-tuan, apa yang berlaku? Keadaan hisab ada 3 jenis. Ada 3 golongan. Ini penamat. Kita antara 3 ni lah. Satu kata Nabi SAW, hisab orang beriman. Doa tuan-tuan, kita masuk dalam kumpulan ni. Apabila Allah mula hisab. Hisab ni maksud apa? Soal jawab. Hisab maksud apa? Soal jawab. Dalam bab soal jawab ni, dia tak lari daripada 3 jenis. 3 jenis ni ya. Jenis yang pertama, golongan yang pertama, soal jawab orang beriman. Tuhan buat macam mana? Berdua dengan dia. Orang lain tak tahu. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Surah Al-Insyiqaq ayat 7 hingga 8. Tuan-tuan, mudah-mudahan amin, insya-Allah masuk dalam kumpulan ni. Hisab mudah. Pasal tu kita doa kan? Allahumma, doa tak? Doa ke tak? Baca dulu dia kata. Doa bagi dah tak sah ni. Balik baca aja. Peri pula tu. Kalau tak mau kena tanya, jangan ambil. Siapa ambil, tetap Tuhan tanya. Tuhan kan tanya. Baca ke tak? Allah dia kata. Seliklah kereta tu sampai berdiri ni pula. Tu dia. Jangan, tuan-tuan. Satu ilmu 10 tahun sahabat hafal suratul Baqarah. Pasal nak amal. Allah panggil kita, Allahumma hasibna hisaban yasira. Doa banyak-banyak. Terutama sekali sebelum salam. Ajak anak-anak kita suruh baca. Doa pendek. Allahumma hasibna hisaban yasira. Anak-anak wajib baca. Kita wajib baca. Mudah ya. Doa-doa macam ni. Sebut ke dia, Allahumma hasibna. Sambung. Hasibna hisaban yasira. Dia sebut, kita sambung. Nampak? Yang kita yang duk teh, baca. Kita ni pandai. Baca. Dia tak boleh teh kita kalau dia kata baca. Jam. Tuan-tuan, satu, Allah panggil kita. Apa dia buat? Nabi SAW cerita, dia tayang semua dosa. Yang ni yang menarik ni. Dia tayang. Ni cara dia. Inna Allah yudnil mu'min fayada'u alaihi kanafah wa yasturuhu fayaqul. Allah dekatkan kita, lalu dia tutup. Dia tutup sesi soal jawab tu, dia tutup. Orang lain tak tahu apa berlaku. Lepas tu apa dia buat? Dia kata ata'rif. Dia tayang. Dia kata ata'rif zamba kaza, ata'rif zamba kaza.
Orang lain tak tahu. Kita ya. At-ta'rif zamba kadha? Dosa ni tahu tak? Dosa ni tahu. Dia kata, na'am, ay Rab. Na'am. Dia kata, ya kenal. Kenal sangat. Macam mana tak kenal? Terpampang muka dia. Hatta idza qarrarahu bidhunubihi wa ra'a fi nafsi annahu halak. Tuan-tuan, bila Tuhan tayang dosa-dosa tu, kita mengaku qarrarahu, mengaku semua. Kita kata apa? Habis. Kita mengaku, berkatalah hati kita lepas Tuhan tayang tu, habis. Annahu halak. Celakalah aku, Jahannam. Habis. Habis Tuhan tayang. Qal satartuha alayka fid dunya. Apabila kita putus harapan, tuan-tuan. Kita putus harapan, Tuhan kata apa? Satartuha. Pasal apa orang tak tahu? Tuhan tanya kita, pasal apa orang tak tahu? Hang buat tak? Dia kata, na'am, ay Rab. Aku buat. Pasal apa orang tak tahu? Satartuha. Sebab aku tutup. Tuan-tuan, bukan orang yang buka. Tuhan yang buka. Satartuha. Aku tutup. Apa maksud Tuhan tutup? Kata para ulama, orang yang melakukan dosa dan dia menyembunyikan dosa tu. Tuan-tuan, buat dosa satu bab. Berbangga-bangga, bermegah dengan dosa itu yang Tuhan marah. Tuhan kata, seperti mana aku menutup dosa ini di dunia, wa ana aghfiruha lakal yawm, aku ampunkan hari ini. Antara kita saja. Satgi dia keluar berjalan depan orang ramai di padang mahsyar, tak ada siapa tahu apa jadi, apa kes. Yang tahu kes tutup. Tak tahu. Macam mana nak tahu Tuhan tutup? Kemudian Allah memberikan buku catatan kebaikan kepada dia dan Allah mengampunkan dosa dia. Kata para ulama, inilah hisab yang mudah. Kemudian tuan-tuan, hisab orang kafir dan munafik. Salah satu kalau kita nak Tuhan hisab kita dengan mudah, salah satunya tutuplah aib saudara kita. Tak payah duk buka. Kita tahu buruk dia, kita sengak. Biar kita aja tahu. Tak payah duk cerita. Kita tahu, melainkan ada keperluan. Tak payah duk cerita. Dia ni perangai macam mana, dia ni kelaku macam mana. Yang tak ada kaitan dengan urusan, yang tidak ada sangkut paut dengan mudarat dan maslahat, kita tak payah cerita. Kita diam. Seperti mana kita tak suka orang bercakap tentang kita, jangan bercakap tentang orang. Ini antara sebab Tuhan tutup aib kita. Kemudian Allah hisab orang kafir dan munafik di hadapan semua manusia. Allah buka dan bongkar sehingga kaki, tangan, mulut kesemuanya bercakap. Kemudian orang yang termasuk dalam orang munafik dan kafir tadi adalah daripada kalangan orang Islam yang berbangga-bangga dan melakukan dosa secara terang-terangan. Maksudnya, orang beriman kalau dia buat dosa, dia tak tunjuk dekat orang, dia taubat, dia tutup, dia jaga aib dia tak berbangga dengan dosa dia tak megah dengan dosa dia, Tuhan ampun. Kullu ummati mu'afa. Nabi bagi satu jaminan, confirmation kepada kita, siapa yang buat dosa daripada kalangan umat aku, dia tutup dosa dia selindung, dia tak berbuka dosa dia, kesemuanya diampunkan. Illa mujahir, kecuali orang yang berbangga dan cerita dosa dia. Aib dia tak boleh. Tuan-tuan. Dan yang terakhir, mudah-mudahan kita ada peluang. Nombor 1, dihisap baru masuk syurga. Tapi hisap yang mudah. Ada golongan yang hebat, kemuncak golongan yang terbaik. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada daripada kalangan umat aku
70,000 orang yang mereka akan masuk ke dalam syurga tanpa melalui proses dihisap. Maksudnya ada 3 jenis ya. Satu, fast line, VVIP, masuk tak hisap, tak panggil langsung, nama tak naik, terus syurga. Golongan yang kedua kata Nabi dihisap, tapi hisap yang mudah. Tuan-tuan, kalau duduk yang kedua, alhamdulillah. Nak masuk yang pertama 70,000 saja. Tu pun seorang dah dapat. Ukasyah. Jangan duduk pada golongan yang ketiga. Kemudian tuan-tuan, setelah dihisap, barulah kita akan pergi kepada apa yang disebut dengan mizan. Mudah-mudahan kuliah kita pada malam ini memberikan gambaran yang jelas, terang, lengkap tentang apa yang akan kita lalui. Orang beriman sentiasa yakin ada hari dia akan menuntut bela dan menuntut balas. Ada hari hak dia akan diberikan kembali. Ada hari Allah akan menegakkan keadilan untuk dia. Ada hari untuk dia menjawab segala tuduhan dan kata-kata manusia. Ada hari Tuhan akan membela dia. Dan kita tak akan terlepas daripada hari itu. Mudah-mudahan tuan-tuan, kata Umar. Umar kata apa tuan-tuan? Umar kata apa? Bila dia sebut tentang hisab, tak pernah orang lupa kata-kata Umar. Tak pernah orang tak sebut kata-kata Umar. Apabila kita berbicara soal hisab, jangan lari daripada pesanan dan wasiat Umar. Apa Umar pesan? Apa Umar wasiat? Apa Umar ingatkan kita? Hasibu anfusakum, kata Umar, qabla an tuhasabu. Aku ingin berpesan kepada kamu semua. Hasibu anfusakum. Baik kamu cek, baik kamu periksa, baik kamu hisap, baik kamu tengok, baik kamu selesaikan dahulu di dunia, qabla an tuhasabu, sebelum Tuhan yang hisap kamu. Ini kata-kata Umar Al-Khattab radhiyallahu an, yang Nabi kata kalau Tuhan lantik Nabi, Umarlah manusia yang paling layak. Mudah-mudahan Allah merahmati kita dan kita dapat menyelesaikan urusan di dunia sebelum kita bertemu dengan hari yang sangat menakutkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.